Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Jangan katakan Imam Asy'ari membuat akidah baru. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari menyusun menjadi ilmu yang sempurna. Sama dengan Imam Syafi'i. Apakah sebelum Imam Syafi'i tak ada usul fiqh? Usul fiqh sudah ada, akidah sudah ada sejak Nabi, zaman sahabat, tabi'i, tabi'i. Tapi baru tersusun rapi pada zaman Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Islam ini isinya 3, tak lebih tak kurang daripada 3. Aqidah, Allah, malaikat, Rasul, kitab, surga, neraka, alam barzah, takdir. Syariah, halal, haram, makruh, mubah, salat, zakat, puasa, haji, jihad, khilafah. Akhlak, mensucikan hati daripada syirik, daripada takbur, daripada riya, daripada sum'ah. Maka dimanapun tuan-tuan mengkaji, daripada maghribi sampai masyriqi, maka tak keluar daripada 3: aqidah, syariah, fiqh, akhlak, mensucikan hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukur kepada Allah menjadi bangsa warga Kuala Lumpur, bil khusus Malaysia secara amnya, as-sawadul a'zam, masyarakat terbesar adalah akidah Asy'ari. Malaysia ditubuhkan berpegang kepada akidah Asy'ari, fiqh Syafi'i, tasawuf Sunni, Junaid Al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali. Saya belajar di Maghribi juga 3: akidah Asy'ari, fiqh Maliki, tasawuf Junaid Al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali. Saudara-saudara kita yang ada di India ini agak berbeza sedikit. Akidah Maturidi, fiqh Hanafi, tasawuf tetap Junaid Al-Baghdadi, tasawuf Sunni, bukan tasawuf falsafi, menyatu dengan Tuhan, ittihad, hulul, tidak. Allah bertempat kepada diri manusia, tidak. Tapi Sunni yang dituliskan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Maka berpeganglah kepada yang 3 ini. Itulah dia as-sawadul a'zam, masyarakat yang paling besar, ahlus sunnah wal jamaah. La tajtami'u ummati ala dalalatin, umatku tidak akan terpesong, tersesat selama dia berpegang kepada jamaah. Hendaklah kamu berjamaah. Kerana apa? Kerana singa tidak akan menerkam melainkan kambing yang melepaskan diri daripada jamaah. Maka berjamaahlah, hadir pada majlis jamaah. Tuan Syekh Nuruddin Marbu Al-Makki Al-Banjari, akidah Asy'ari, fiqh Syafi'i, tasawuf Sunni, Abu Hamid Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi. Al-Habib Ali Zainal Abidin, maka berpegang kepada dari Hadramaut Tarim, Habib Umar bin Hafiz, akidah Asy'ari, fiqh Syafi'i, tasawuf Junaid Al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali. Ustaz Abdul Samad, akidah Asy'ari, fiqh Syafi'i dan tasawuf Junaid Al-Baghdadi, Abu Hamid Al-Ghazali. Maka pegang ini, insyaallah kita akan selamat. Maka perjuangkan terus. Ada majlis-majlis ilmu, datang, hadiri. Kerana apa? Kerana orang yang tidak berpegang, dia akan terpesong. Bagaimana dia belajar? Belajar dari youtube.com. Boleh, tak salah. Tapi apa hal yang kita bercanggah dengan ahlu sunnah, kita mesti tanyakan kepada jamaah. Di antara yang merosakkan persatuan kita adalah terlalu mudah membid'ahkan orang. Padahal bila kita berkata hai pelaku bid'ah, maka berarti kita sudah berkata hai penghuni neraka jahanam. Kerana bid'ah dalalah nar. Bahayanya menuduh orang mudah pelaku bid'ah, padahal perbuatan itu belum tentu bid'ah. Ini yang dikatakan sahabat saya, murid langsung daripada
ulama Saudi Arabia, Syekh Ibn Uthaymin, 4 tahun mulazamah kepada Syekh Ibn Uthaymin. Nama dia Ustaz Abdullah Hadrami di Malang, Jawa Timur. Apa kata beliau? Bila engkau katakan kepada saudaramu, hai pelaku bid'ah, maka automatically kau sudah berkata, hai penghuni neraka jahanam. Maka kalau tak yakin betul bid'ah, jangan katakan bid'ah. Adapun yang 6 kelompok tadi memang kelompok ahlul bid'ah. Ulama mengatakan Khawarij bid'ah, Murji'ah bid'ah, Mu'tazilah bid'ah, Qadariyah bid'ah, Jabariyah bid'ah. Tapi kepada sesama ahlus sunnah maka jangan katakan pelaku bid'ah. Hanya kerana berbeza pada kunut subuh kau katakan dia pelaku bid'ah. Ini tak pernah ada dari ulama zaman dulu. Mazhab Syafi'i berkunut subuh, Imam Hambali tak berkunut subuh. Tak pernah Imam Hambali mengatakan, hei Syafi'i, kau pelaku bid'ah. Maka sama dengan artinya, hai penghuni neraka jahanam. Disitulah makna nata'awan fi mattafaqna. Mari kita berlapang dada menerima perbezaan. Nattafiq fi mattafaqna wa nata'awan fi mattalafna, nakhtalif fi mattafaqna, nata'awan fi makhtalafna, na'mal fi mattafaqna wa nata'awan fi makhtalafna. Pada perkara yang kita sepakati, mari kita beramal. Pada perkara yang kita ikhtilaf, mari kita berlapang dada. Bila tidak dibuat Nabi, maka perkara itu bid'ah. Maka ini kaedah membuat sesama ahlus sunnah bercanggah, berkelahi, bertengkar, bahkan sampai membid'ahkan, mendolalahkan, menyesatkan, na'udzubillah, sampai mengkafirkan. Padahal sunnah itu ada 3. Yang pertama qauliyah, cakap, ucapan Nabi, Nabi tak pernah buat. Yang kedua fi'liyah, memang betul Nabi pernah buat. Yang ketiga taqririyah, sahabat yang melakukan dan Nabi mempersetujui perbuatan sahabat. Nabi tak pernah buat sama sekali. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Itu doa tidak pernah dibaca Nabi sama sekali. Nabi menjadi imam, Allahu akbar, ada seorang sahabat membaca di belakang, ia jadi makmum, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Selepas salat Nabi bertanya, siapa yang membaca Allahu akbar kabira itu tadi? Dia mengaku, aku yang membaca ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Futihat abwabus sama, terbuka pintu langit kerana doa yang engkau baca. Andai dipakai kaedah, bila tidak dibuat Nabi bid'ah, tentu dipakai Nabi kaedah itu. Siapa yang membaca Allah Akbar kabira tadi? Aku ya Rasulullah. Aku tengok pintu neraka terbuka kerana engkau pandai memandai membuat doa yang tak aku ajarkan. Dari situlah ulama mengambil kaedah bahwa tidak mesti dilakukan Nabi, kerana jika disyaratkan mesti dilakukan Nabi, banyak sekali perbuatan. Tapi itu kan sunnah taqririyah. Betul, Nabi memperakuinya setelah hari itu. Bagaimana sebelumnya? Dia tak pernah bertanya kepada Nabi. Dia tak pernah tanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, aku ada buat doa Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila, bolehkah aku amalkan ini? Dia tak tanya itu pada Nabi. Sampai Nabi sendiri mendengar, barulah hukum itu keluar. Sami Allahu liman hamidah. Nabi mengajarkan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Tapi ada sahabat membaca doa lain, Sami Allahu liman hamidah. Apa dia baca? Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih. Itu Nabi tak pernah ajarkan doa, Nabi tak pernah buat, Nabi tak pernah sampaikan pada sahabat. Sami Allahu liman hamidah. Seorang sahabat membaca di belakang, Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih. Selepas sembahyang Nabi bertanya, siapa tadi yang membaca itu? Aku yang baca ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ra'aitu bid'an wa salasina malakan yabtadirun.
aku tengok, aku pandang 39 malaikat turun berlomba-lomba ingin mencatat, menulis doa yang kau baca. Andailah tidak boleh membuat doa, membuat-buat amal yang tak dilakukan Nabi, dipakai kaedah kalau tidak dibuat Nabi bid'ah, maka tentu Nabi berkata, siapa yang memandai-pandai membuat doa tadi, aku tengok 39 malaikat ingin mencabut nyawamu karena kau pandai membuat doa yang tak aku ajarkan. Ini sunnah takririyah selepas Nabi bagi tahu. Sebelum Nabi bagi tahu apa namanya? Begitu juga dengan solat sunat wudhu, sembahyang sunat 2 rakaat selepas wudhu. Nabi tak pernah bagi tahu, Nabi tak pernah ajarkan, Nabi tak pernah buat. Nabi panggil Bilal, ta'al Bilal, sami'tu daffana alaika baina yadayya fil jannah, aku dengar suara selipar, suara sandal engkau di dalam surga, kresek kresek kresek. Apa amal yang kau lakukan? Kata Bilal, aku tak pernah meninggalkan sembahyang sunat 2 rakaat selepas wudhu. Itu tak pernah ditanyakan Bilal ke Nabi. Bilal tak pernah bertanya, ya Rasulullah, bolehkah aku melaksanakan solat sunat 2 rakaat selepas wudhu? Dia laksanakan terus menerus sampai akhirnya Nabi yang bertanya. Setelah Nabi bagi tahu, baru namanya sunnah takririyah. Sebelum itu apa namanya? Itu murni daripada ijtihad sahabat yang dibenarkan oleh Nabi. Nabi tak pernah buat.